Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan bagaimana untuk masuk ke dalam sistem IQ Nilam. Okey, sistem IQ Nilam ini hanya boleh sign in menggunakan ID delima murid-murid. Okey, setiap murid boleh dapatkan ID Nilam dan juga password melalui guru kelas masing-masing. Okey, bagaimana untuk sign in, bagaimana untuk log masuk ke dalam sistem IQ Nilam ini? Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, kita klik pada sign in with delima. Okey, sini kita boleh masukkan ni adalah akaun-akaun yang asal, tapi kita tidak boleh masuk guna akaun yang ni. Kita hanya boleh pakai akaun murid, ID delima murid sahaja. Okey, cikgu masukkan contoh, cikgu beri contoh. Cikgu pakai akaun salah seorang murid. Okey, masukkan password. Okey, kita masuk, klik next. Okey, kita akan menuju masuk ke dalam sistem IQ Nilam. Okey. Okey, begini. Mudah saja untuk masuk. Pastikan ID betul dan password betul. Okey. Dalam ni kita boleh nampak profil murid. Okey, ni cikgu ambil contoh Nur Irdina. Okey, profil murid kita boleh nampak di sini borang maklumat bacaan murid. Okey, apa yang perlu murid masukkan? Okey, ialah maklumat bahan bacaan, okey, jenis bacaan, rumusan dan juga aktiviti pengayaan. Okey, 4 perkara di sini perlu murid isi setelah murid selesai membuat pembacaan. Okey, jadi sekarang cikgu akan bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh salah sebuah buku. Okey, untuk maklumat bahan bacaan pada nama, judul atau tajuk bacaan. Okey, ini ada di muka hadapan. Kita boleh biasa kita nampak dekat muka hadapan buku. Okey, cikgu bagi contoh. Tajuk buku ialah Rindu Seorang Cucu. Okey, pilihan bahasa ialah bahasa Melayu. Okey, kemudian kita tengok tahun terbitan. Okey, tahun terbitan biasa ada di muka surat hadapan. Okey, buka pada bahagian dalam buku dan tengok pada bahagian surat awal. Okey, kita tengok tahun terbitan. Okey, 2013 contohnya. Okey, pengarang. Okey, pengarang ialah nama penulis buku. Okey, nama penulis buku. Okey, nama orang, nama dia adalah Sulaiman Zakaria. Okey, penerbit. Okey, penerbit buku. Okey, ialah Quality Books Sendirian Berhad. Okey, ini adalah nama penerbit. Okey, kita boleh nampak juga pada bahagian muka surat awal buku tersebut. Okey, selesai untuk maklumat bahan bacaan. Okey, seterusnya jenis bacaan. Okey, kalau jenis bacaan sini ada 4 jenis. Okey, kalau buku fiksyen ialah buku-buku cerita. Apa-apalah jenis buku cerita, buku khayalan macam ini. Rindu Seorang Cucu ni adalah salah satu contoh buku fiksyen lah. Jadi ini adalah buku fiksyen. Kita boleh tulis berapa bilangan muka surat keseluruhan buku fiksyen ini. Buku Rindu Seorang Cucu ni ada
23 muka surat semuanya. Okay, kita masukkan itu sahaja. Okay. Kalau buku bukan fiction ni, contoh buku-buku fakta lah, yang mengandungi fakta-fakta, macam buku sejarah ke, buku falsafah. Okay, bukan buku sini dia banyak. Contohnya, okay, kita tengok bukan buku. Ni adalah contoh-contoh bukan buku. Sekiranya kita membaca jurnal ke, kita membaca majalah, ataupun kita membaca komik, poster, okay, kita boleh klik pada bahagian buku sinilah. Okay, boleh pilih pada bahagian bukan buku. Okay, manakala jika kita membaca bahan digital, okay, kita boleh masukkan laman web. Okay, kita boleh masukkan URL laman web yang kita baca itulah. Boleh klik di sini. Okay, untuk ini cikgu bagi contoh untuk buku fiction saja dulu. Okay, setelah selesai bahagian B, jenis bacaan, okay, kita kemudian masukkan rumusan. Okay, rumusan ini wajib. Rumusan ataupun sinopsis bahan bacaan yang kita baca. Okay, jadi ini rumusan ni tujuannya supaya supaya menunjukkan kita boleh simpulkan apa yang telah kita baca. Okay, apa dapatan daripada buku yang telah kita baca. Okay, contohnya buku ini, okay, cikgu masukkan sinopsisnya ialah, okay, merisahkan tentang seorang cucu yang rindu kepada neneknya di kampung. Okey, pada bahagian rumusan ini, murid-murid bukan menaik keseluruhan cerita. Murid-murid hanya perlu tulis secara ringkas saja apa yang mereka faham daripada pembacaan buku tersebut. Okey, jadi tidak perlu terlalu panjang, cukup 1 perenggan sahaja. Setelah selesai membuat rumusan ataupun sinopsis bahan bacaan, okey, kemudian kita pergi kepada aktiviti pengayaan. Okey, aktiviti pengayaan ialah aktiviti yang dilakukan selepas pembacaan lah. Okey, rumusan ni wajib. Sekiranya ada aktiviti selain membuat rumusan, kita boleh klik dekat sinilah. Contohnya mungkin kita melukis, ataupun mungkin kita membuat lakonan berdasarkan cerita tersebut, ataupun kita memberikan komen. Okey, kita boleh klik di sini apa aktiviti pengayaan yang dilakukan. Okay, contohnya kalau ada cikgu yang memberikan soalan-soalan berdasarkan buku tersebut, boleh juga nyatakan lain-lain di sini. Okey, lain-lain, contohnya cikgu menjawab soalan. Okey, untuk aktiviti lain ialah menjawab soalan berkenaan buku tersebut. Okey, selesai mengisi semua bahagian-bahagian ni. Okey, kita klik untuk simpan. Okey, dia akan keluar tahniah, bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem IQ Nilam. Okey, kita klik okey. Okey, di sini kita boleh nampak berapa jumlah buku ataupun jumlah bacaan bukan buku dan juga jumlah keseluruhan buku yang dibaca. Okey, bahan yang dibaca. Okey, sekarang ni belum muncul lagi. Dia akan update lah dari semasa ke semasa. Jadi kita boleh tengok di sinilah berapa bilangan bacaan murid. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okay, cikgu harap semua murid boleh masukkan
bahan bacaan murid dengan sebaiknya. Okey, cikgu harap semua murid dapat membaca dengan lebih banyak bahan bacaan, okey, dan masukkan ke dalam sistem ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.